selamat petang. Pelajar-pelajar, apa khabar ya? Hari ini merupakan pembelajaran kita yang ke-7 ya. Jadi kita nak berkongsi tips ya, macam mana nak buat satu pendahuluan yang baik ya. Lepas tu kita akan tengok ya, jenis-jenis pendahuluan ya, seperti persoalan, pendahuluan gabungan. Macam mana nak buat satu pendahuluan yang memuaskan. Okey. Jadi kita katakan je nak buat pendahuluan, okey. Jadi apa biasanya kita kena ingat, okey, sewaktu membuat pendahuluan. Okey, jadi pendahuluan kita tu kena tepat ya, tepat dengan kehendak soalan. Okey. Jadi kita kena bacalah soalan tu betul-betul dulu, lepas tu kita kena ada pendahuluan yang tepat ya, menjawab soalan. Okey. Dan satu daripada tip ya, pendahuluan tu kita kena jelas juga tau. Jelas, lepas tu dan sesuai. Ya. Jadi kita cubalah menggunakan bahasa okey yang tepatlah. Okey. Ataupun bahasa yang jelas. Ya. Jadi ingat ya tips-tips ni, okey, menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Okey. Jadi kita boleh cuba kaitkan ya, kaitkan dengan isulah yang dibincangkan. Okey, kaitkan. Kalau katakan isu perbincangan tu tentang apakah kemahiran okey, yang diperlukan selain daripada kecemerlangan akademik. Okey, kalau nak dapat kerja tu. Jadi kita kaitkannya, macam mana kita kait dengan isu yang dibincangkan ya dalam isi karangan. Okey, jadi nanti kita akan lihat ya contoh karangan. Okey, apa lagi tips? Okey, macam mana kita buat karangan? Kita buat dalam satu perenggan ke ataupun kita buat dalam 2 perenggan? Yang mana satu? Okey. Biasanya kan kita seharusnya lah buat dalam satu perenggan. Okey, tak payah lebih. Satu sudah cukup. Boleh? Jadi pendahuluan karangan yang baik biasanya kita ada satu perenggan. Ya. Okey. Selain tu, dalam pendahuluan kita tu, okey, jangan letak isi ya. Isi tu perenggan yang berikutnya. Boleh? Ya, perenggan berikutnya. Okey. Jadi boleh ingat tak adik-adik? Jadi ada beberapa tips kat situ tadi ya. Mesti tepat, mesti jelas, mesti memenuhi kehendak soalan, buat dalam satu perenggan. Okey. Dapat kaitkan dengan isu yang dibincangkan. Okey. Jadi banyak cara ya kita boleh buat pendahuluan. Okey, semalam kita dah belajar macam manalah ulang kaji boleh buat pendahuluan secara peribahasa ya. Jadi hari ini kita nak tengok pendahuluan secara gabungan, pendahuluan gabungan. Okey. Sebenarnya kita boleh gunakan pendahuluannya gabungan. Okey. Jadi pendahuluan kita tu boleh seperti definisilah sesuatu persoalan. Okey. Isu-isu semasa tentang sesuatu tajuk pun boleh ya, atau pendapat atau pandangan tokoh. Okey, atau pendapat peribadi berkenaan tajuk karangan. Okey. Jadi pendahuluan tu kita boleh buat secara suasana, okey, gabungan ke
ataupun puisi pun boleh sebenarnya. Okey, jadi kita tengok satu contoh ya, pendahuluan gabungan. Okey? Jadi adik sudah dapat tadi tips untuk buat pendahuluan karangan yang baik. Okey, kita kena memenuhi kehendak soalan. Katakan tema tu kita punya tajuk vandalisme. Okey, macam mana kita nak guna pendahuluan gabungan untuk tajuk ini? Contohnya lah, ya. Okey, adik pernah buat tak karangan? Okey, mungkin pernah tulis ke tak pernah tulis tentang tajuk vandalisme ni? Okey, ada yang pernah, ada yang tak pernah. Okey, ada yang pernah baca. Okey, jadi ni tentang vandalisme ya. Okey. Kadang-kadang pernah nampak tak orang merosakkan harta benda? Okey. Jadi inilah kira vandalisme lah ni. Okey, katakan 3 buah pondok telefon dibakar. Maka merosakkan pondok telefon. Jadi orang tak boleh gunakan pondok telefon atau guna telefon untuk kecemasan ya, tak boleh telefon orang atau kadang-kadang mereka sajalah sampah sarak tu mereka bertaburan je, buang merata-rata. Ya, di pusat rekreasi. Okey, ataupun kadang-kadang kita nampak kan dinding diconteng dengan kata-kata lucah. Jadi kadang-kadang bila ternampak ni, apa yang berlaku ni? Okey, jadi inilah vandalisme ni. Okey. Okey, katakan kita nak buat pendahuluan gabungan. Okey, jadi kita tulislah. Okey, begitulah antara tajuk berita yang dipaparkan di media massa. Okey. Jadi kadang kita nampak kan vandalisme ni ada tempat tu. Okey, kita nampaklah semakin berleluasa ya. Mungkin sejak kebelakangan ini ke ya. Mungkin satu daripada masalah sosial lah. Ya. Jadi kita tak boleh elakkan ya sebab arus pemodenan ni. Okey. Jadi masalah sosial lah ya. Okey. Jadi kita boleh buat persoalan lah. Okey, kita buat pendahuluan gabungan kan. Jadi mengapa orang merosakkan harta benda? Mengapa ya? Okey, merosakkan harta benda terutamanya harta benda awam. Ataupun kita kata kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang awam. Mengapa benda ni terjadi? Okey, jadi kita boleh buat persoalan. Ya, kita boleh tanya. Okey, semalam kita ada lihatkan pendahuluan jenis persoalan. Jadi macam mana? Okey, kita boleh tanya, adakah pembangunan dan kemajuan negara terpaksa mengorbankan kemudahan awam? Okey, sebab gejala vandalisme ini semakin menjadi-jadi. Mungkin kurang daripada arus pemodenan lah yang semakin rancak ni. Ya, jadi adakah kita kena mengorbankan kemudahan awam? Jadi kita boleh buat persoalan kat situ. Okey. Apa lagi? Jadi kita boleh tanyalah siapakah yang harus dipersalahkan? Orang yang conteng tu ke? Atau orang lain pula yang harus dipersalahkan? Okey. Jadi kita boleh tanyalah, buat persoalan. Jadi nampak kan tanda soal ya kat sini. Okey.
Jadi kadang-kadang kita nampak kan, dalam pendahuluan, okey, kita nampak ada juga, uh, orang dia akan letaklah, mungkin dia tambah dengan ungkapan menarik. Okey, contohnya bagai cendawan tumbuh selepas hujan, ya. Jadi boleh letak ungkapan menarik, ya, yang sesuailah dengan, kehendak soalan, ya. Mesti jelas, mesti tepatlah pada kehendak soalannya. Jadi soalan kat sini kita boleh tanyalah, mengapa ke ataupun bagaimana ke, okey, atau kita ubah, okey, jangan semua mengapa, mengapa, mengapa. Okey, kita boleh tanya siapa, ya. Ah, jadi salah siapa ni? Ya. Okey. Jadi kerjasamalah daripada semua pihak, ya. Jadi kita tak nak fenomena ini menjadi gawat, okey, dan kita tak cuba menyelesaikan masalah ni kan. Ah, okey, jangan macam sikap sudah terhantuk baru tengadah, ya. Jangan terlambatlah. Ah, jadi semua ni, ya, salah satu daripada contoh pendahuluan gabungan. Okey. Ah, jadi kita letaklah, yang sini kita bagi cadanganlah, okey, katakan sikap sudah terhantuk baru tengadah tidak harus dijadikan amalan dalam hidup kita, ya. Contohnya lah, adik mungkin nak selitkan satu yang adik rasa adik nak letak, okey. Asalkan tepat, ya, tepat pada dan sesuai pada kehendak soalan. Okey. Jadi ini satu cara dia. Mungkin adik-adik pun boleh, ya, katakan adik nak tulis, katakan nak mula dengan definisi. Okey, pendahuluan gabungan, okey, tajuk yang sama. Okey, ada pelajar dia rasa, oh okeylah saya nak tulis apa tu kegiatan vandalisme. Apa tu? Okey. Jadi adik pun boleh bagilah definisi yang adik tahulah. Okey. Jadi mesti guna bahasa yang tepat, ya. Okey. Apa sebenarnya vandalisme? Okey, ikutkan kamus katakan. Okey, kita tahu, okey, berita ni atau vandalisme ni selalu kan ada dipaparkan di media massa. Okey, jadi kita bagi definisi. Apakah vandalisme? Apakah kegiatan ni? Okey. Jadi kegiatan apa? Okey, jadi kegiatan laku musnah lah ni, kan? Dia nak musnah. Sini dia bakar pondok telefon contohnya. Jadi dia nak musnahkan kemudahan awam. Okey. Jadi ni pondok telefon ni kira untuk orang ramai kan. Tempat rekreasi ni pun kira kemudahan awam lah untuk orang kan nak berekreasi. Okey. Jadi ada jugalah kadang-kadang nampak remaja saja dia membakar, okey, pondok telefonnya. Jadi adalah sebab mereka yang tersendiri. Okey. Kadang-kadang kita pun bertanyalah, ya. Jadi kita boleh letak persoalanlah, apa kita nak tanya. Apa kita nak tanya. Jadi antara daripada kita boleh juga tanya, okey, soal usaha. Usaha-usaha. Okey. Apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk membendung perkara ni? Okey. Sebab dia memang macam
semakin berleluasa kan. Jadi kita harus buat sesuatu kan. Jadi usaha-usahalah. Kita nak tanya juga persoalannya, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan ya untuk membendung perkara ini. Ya. Jadi itu salah satu daripada persoalan yang kita boleh tanya. Kita boleh tanya mengapakah hal ini terjadi, apakah usaha atau langkah yang telah diambil ya untuk mengelakkan perkara ini terus berlaku. Okey? Jadi inilah kan nak buat pendahuluan gabungannya. Jadi adik ada contoh sedikit ya kat sini. Okey, pendahuluan gabungan ya. Ada mungkin nak cuba ya tulis satu pendahuluan. Okey, adik boleh gabungkanlah. Adik boleh guna macam ni tau. Mungkin definisi ke macam adik guna definisi, ataupun kadang-kadang kita boleh letak isu semasa. Okey, pandangan tokoh pun boleh juga. Katakan adik ada baca ya. Betul, kegiatan yang merosakkan benda awam ya. Jadi mungkin pandangan tokoh pun tentang kegiatan yang merosakkan benda awam. Mungkin kadang-kadang mereka ada pandangan lah ya. Ikut tema ni. Ya, pendapat peribadi berkenaan tajuk karangan. Okey. Jadi sepatutnya kita janganlah membuat demikian kan. Jadi tak baguslah vandalisme ni kan. Sepatutnya usaha-usaha diambil ya. Daripada kalau orang ada kecemasan nak guna telefon tu ya. Nanti tak berfungsi pula, semua rosak. Okey. Jadi yalah kan. Jadi selalu menjadi buah mulut orang lah kan. Mengapa mereka buat demikian ya? Okey. Jadi sini kita lihat ya. Sebenarnya kan pendahuluan ni, katakanlah ya, selain pada bidang akademik lah. Ya. Adik kan sudah sekarang ni dah nak ambil SPM kan. Katakan adik nak dapatkan satu nak cuba untuk bekerja sementara lah menunggu keputusan. Okey, katakanlah. So ada apa lagi ya yang penting? Katakan apakah selain daripada kecemerlangan akademik ni, apa lagi yang penting yang majikan akan lihat ya. Jadi macam mana kita nak buat pendahuluan untuk karangan jenis ni? Okey. Kita boleh guna pendahuluan persoalan, kita boleh guna pendahuluan fakta. Okey, katakan adik ada satu fakta pun boleh. Ya. Jadi pendahuluan tu banyak atau pendahuluan tu jenis gabungan. Okey. Yang penting tu kena tepatlah dengan kehendak soalan. Ya. Jadi semua ni ya. Okey. Kita boleh katakan kita mulalah ya. Macam persaingan sangat sengit lah untuk memperoleh pekerjaan. Okey, mungkin adik terbaca surat khabar. Betul tak? Sekarang ni banyak yang tak dapat pekerjaan, betul tak? Masih menganggur. Ya. Adik kadang-kadang nampak 6 bulan mereka cuba, setahun ya, tapi tak dapat kerja lagi. Ya. Tak dapat cari kerja. Okey. Jadi boleh tak adik selitkan ke apa fakta yang adik terbaca dalam surat khabar tu? Okey. Atau mungkin nak buat satu persoalan. Ya. Jadi adik boleh buat latihan sedikitlah.
mungkin adik boleh letaklah sekarang ni senang tak? Tak senang dapat kerja. Okey, ada banyak persaingan tak? Okey, ataupun persaingan sengit ke? Okey, jadi adik boleh buat pendahuluan, ya. Sekarang ni, okey, persaingannya memang sengit, ya. Jadi untuk memperoleh pekerjaan, okey. Jadi kita nak berkongsi, ya, cara untuk dapat kerja dengan senang. Okey. Jadi sekarang ni lepas tu kita boleh bagi faktalah, ya. Fakta, okey. Katakan kita dapat tahu banyak orang sekarang ni masih menganggur. Okey, ayah cuba teka, ya. Sekarang ni graduan kita ni, okey, agak-agak berapa orang yang masih menganggur? Lebih kuranglah. Adik boleh buat tekaan ke angka lebih kurang berapa orang graduan belum dapat kerja lagi. Okey. Jadi faktanya adik boleh letak dalam pendahuluan. Okey. Jadi kita nak tekankan dalam pendahuluan, ya, dan kena tengok balik, ya, kehendak soalan. Okey. Jadi sebelum kita masuk isi penting tu, pendahuluan kita jangan letak isi, ya. Jadi satu perenggan tu kita boleh katalah lebih kurang mungkin dalam 80 ke, okey, 80,000 graduan belum dapat kerja. Ya. Jadi mengapa mereka belum dapat kerja? Okey. Ada apa-apa kekurangan ke? Atau mereka tak pergi mencari ke? Okey. Jadi mengapa? Jadi kita kaitkanlah selain daripada kecemerlangan akademik, katakan dapat adik rajin berusaha kan, jadi dapat katakan kecemerlangan akademik tu bagus, semua okey. Apa lagi yang majikan nak untuk orang yang cari kerja ni, untuk mereka berjaya dapat kerja? Ya. Jadi kita kena buat persiapan ni. Adik kan nanti satu hari nanti adik akan bekerja kan. Jadi adik buat persiapanlah. Persiapan menghadapi alam pekerjaan, ya. Jadi sebab tu penting kita nak tahu, ya. Jadi sesuatu kerjaya sebenarnya bukan saja terletak hanya aspek akademik saja, ya. Ada juga benda-benda lainlah yang kita kena tahu, ya, macam berkomunikasi, ya. Okey, cara berkomunikasi ke, itu pun penting. Okey, jadi kita letaklah dalam isi kita. Okey, isi-isi penting kita lah. Antaranya mungkin kita nak cakap pasal ketahanan fizikal ke ataupun ketahanan mental ke, itu pun penting juga, ya. Boleh. Jadi satu isi kita letak dalam satu perenggan lah. Okey, lepas pendahuluan kita dah katakan persaingan sangat sengit, ya. Kita letak fakta, kita boleh buat persoalan, lepas tu kita katalah kita harus membuat persiapan. Ya, lepas tu kita okey, dah cukup dah untuk pendahuluan, masuk terus pada isi. Okey, jadi isi tu kita mestilah of course mempunyai kelayakan dan kecemerlangan dalam pendidikan, betul tak? Ya. Jadi selain tu ketahanan fizikal dan mental kita boleh tulis
satu perenggan. Ya, apa tu? Ketahanan fizikal dan mental. Okey. Kadang-kadang graduan tak ada ketahanan fizikal dan mental. Jadi macam bila cuba satu kali, lepas tu mereka tak dapat kerja, jadi mereka mudah mengaku kalah, tak nak cuba lagi. Ya. Jadi tak ada ketahanan mental lah ni. Ya. Jadi kalau tak berjaya, boleh cuba lagi. Kalau tak berjaya tu, cuba lagi sampai dapat. Okey. Jadi mungkin kadang-kadang mereka berputus asa. Jadi rasa macam alah, tak ada peluang lah. Tak nak dah. Jadi terus menganggur lah. Kan? Sebab tu banyak graduan masih menganggur ya. Dan buat masa yang sama tu, okey, mereka juga haruslah mempunyai kemahiran berkomunikasi. Okey, katakan masa cari kerja tu, okey, mungkin kalau mereka tak pandai dalam satu bahasa tu, mereka boleh cuba baca buku cerita ke ataupun tengok ya bagaimana orang berkomunikasi ke, ya. Cuba buat latihan ke, ya. Jadi kemahiran berkomunikasi tu pentinglah. Okey. Jadi boleh cuba untuk membaiki kemahiran berkomunikasi. Ya. Jadi kadang-kadang kan bila kita nak berkomunikasi dengan rakan sepejabat kan, bila kerja nanti, bagus. Okey, tak ada salah faham pula. Okey. Jadi inilah satu caranya ya. Okey. Lepas tu kita masuk penutup lah ni. Okey. Lepas kita bagi isi, kita huraikan, kita bagi contoh. Lepas tu kita masuk penutup. Okey, lepas tu kita buat penutup lah. Mengapa kemahiran komunikasi ni penting? Mengapa ketahanan fizikal ni penting? Ya. Takkan kita nak menganggur kan untuk selama-lamanya. Betul tak? Jadi kita tulislah penutup. Okey. Jadi semua kena bekerjasama lah kan. Kadang-kadang orang akan jadi usahawan ya. Sebenarnya banyaklah. Jadi mereka pun boleh bagi peluang pekerjaan kepada orang ramai. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan ke adik-adik? Okey. Jadi sini ya, kita dah nampak ya pendahuluan tadi. Okey, pendahuluan gabungan. Okey. Apa kata kita tengok ni? Ni cara lain pula. Okey, jadi kita buat pendahuluan suasana pula. Okey? Jadi adik nampak kan semalam kita ada peribahasa ya, kita ada pendahuluan jenis fakta. Apa ni? Pendahuluan suasana. Okey? Adik pernah buat tak pendahuluan jenis suasana ni? Pernah buat? Atau tak pernah? Atau pernah dengar ke tapi tak biasa buat ke? Yang mana satu? Okey. Ni kan satu pendahuluannya, pendahuluan suasana. Jadi kita punya karangan ni katakanlah ya, tema dia punca-punca gejala buli. Okey, gejala buli dalam
di kalangan pelajar-pelajar. Okey. Jadi katakan ya, kita nak buat pendahuluan suasana, bagaimana? Ya. Ada, mungkin kita boleh fikir ke satu, suasana ataupun mungkin, satu keadaan ke? Okey. Mungkin kita boleh ingat ya, kat satu tempat kita pernah lihat kejadian buli ni berlaku. Okey. Jadi kita boleh gunalah untuk pendahuluan suasana. Okey. Ya. Jadi macam kita pernah dengar kan kadang-kadang ada gejala buli ya, sampai pembunuhan berlaku. Ya, ni yang teruklah ni kan, gejala buli sampai kejadian buli ni, okey, seorang murid lah ya. Umur dia berapa? Umur dia 7 tahun saja. Kecil, bukan budak pelajar sekolah rendah lah ni. Okey. Okey, dia dibuli oleh pelajar berumur 13 tahun. Ya. Jadi mengisahkan tentang kes pembulian lah. Ya. Jadi sepatutnya tak harus berlaku, betul tak? Kesianlah kan? Sampai pembunuhan berlaku. Okey. Jadi sebelum tu kan, media massa melaporkan tentang kejadian sebuah sekolah di Alam Shah lah. Okey. Okey, jadi dekat situ, okey, pelajar ni dibakar. Jadi ni berlaku dekat sebuah sekolah asrama ni, ya. Jadi memang pernah berlaku lah ni, okey, di Negeri Sembilan. Okey, jadi apabila sesuatu berita itu disiarkan oleh media massa, kita boleh terus tulis ya, masyarakat begitu terkejutlah, gempa dan mahu masalah itu ditangani dengan segera. Okey. Jadi walau apa pun ya tindakan yang dilakukan, perkara tersebut sudah berlaku dan menggambarkan kegawatan disiplin sekolah. Okey, jadi kita boleh tulis dia dalam pendahuluan jenis suasana ni lah. Okey. Punca kejadian ini harus diselusuri agar langkah menangani dapat diambil tindakan segera. Okey? Ni contoh pendahuluan suasana. Boleh ya? Tapi kita kena memenuhi kehendak soalan lah. Ya, kalau tema dia punca-punca gejala buli dalam kalangan sekolah. Okey, jadi pendahuluan tu kena tepat lah. Ya. Dan memenuhilah. Ya. Dan jelas jugalah. Okey. Kadang-kadang pelajar-pelajar rasa mungkin kerana pendahuluan jenis fakta ke, ya, mereka guna pendahuluan suasana pun sebenarnya boleh juga ya. Jadi adalah beberapa cara untuk buat pendahuluan. Okey. Jadi tengok tema dia ya. Okey.
Jadi kadang-kadang kan mereka juga boleh tanyalah apakah usaha-usaha ya untuk mengurangkan gejala buli ni. Ya, sebab ni masalah sosial juga kan, gejala sosial. Okey. Jadi adik akan tulislah ya isi-isi adik. Okey. Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan yang adik nak tanya? Okey, pendahuluan suasana ni. Okey, kadang-kadang bila kita nak tulis macam karangan jenis cerita, ya, karangan jenis cerita ataupun kita nak tulis katakan karangan jenis deskriptif, sesuai ya, kita boleh guna pendahuluan suasana. Okey? Jadi kita mulalah dengan satu keadaan lah, ya, ataupun suasana. Okey, macam kat sini ni, okey, ini sesuatu keadaan lah. Okey, di sesuatu tempat. Tempat tu, okey, Alam Shah dan Rawang. Okey, satu keadaan. Keadaan ni pembunuhanlah seorang murid. Okey, jadi berkaitan dengan tema ni lah, gejala buli. Okey, jadi lepas tu nampak ketara lah, sangat penting kan, sebab benda-benda ni orang terkejut bila mendengar mengapa seorang pelajar hanya berusia 13 tahun membuat pembunuhan, melakukan pembunuhan. Kenapa dia tergamak membunuh seorang murid berusia 7 tahun ni, ya. Jadi kalau gejala buli ni berleluasa, susahlah kan. Jadi masalah itu harus ditangani dengan segera, ya. Jadi kita bolehlah buat macam ni ya, satu keadaan. Okey. Kan adik nampak perbezaan kan, macam pendahuluan persoalan, adik boleh tanya soalan. Okey, tadi pendahuluan jenis persoalan, okey, adik boleh selitkanlah soalan-soalannya, macam kat mana ya, apakah, pasal siapa. Nah, pendahuluan suasana ni kita tulis macam ni lah, macam satu keadaan. Okey, kita bagi satu macam kisah lah, satu apa yang pernah berlaku. Mungkin adik pernah baca ya, gejala buli ni, mungkin berlaku 2 tahun yang lepas ke, 3 tahun yang lepas ke. Mungkin adik ingat agak-agak tahun berapa, bila tarikh dia, adik boleh sertakan. Ya. Okey. Jadi apa lagi contoh pendahuluan suasana? Ya. Adik pernah buat ke? Pendahuluan jenis ni, mungkin bukan tentang gejala buli, tapi mungkin untuk tajuk lain ke? Okey. Kalau pernah buat tu, adik akan tahu kan. Kalau tak pernah buat, tak apalah, adik pun boleh cubalah kan, dan biasakan diri untuk buat pendahuluan suasana. Okey. Jadi macam katakanlah tajuk tu kita nak kata mengapa pentingnya ada keusahawanan, katakanlah, kepentingan keusahawanan. Jadi kita nak buat
pendahuluan suasana. Okey. Untuk temanilah. Okey. So contoh, macam mana kita nak buat pendahuluan suasana untuk tema keusahawanan? Okey, cuba adik fikir ya. Kita nak, bagaimana kita nak mula? Kita kena bagi satu keadaan lah. Satu keadaan, satu situasi ya, yang berkaitan dengan keusahawanan. Okey? Mungkin yang pernah berlaku ke di sekolah, okey, sebab di sesuatu tempat, okey, tempat tu mungkin, okey, kat sekolah pun boleh, okey, kat tempat lain sebenarnya pun boleh, ya. Okey, adik pernah fikir tak? Atau mungkin ingat tak apa-apa aktiviti ke, program ke, yang berkaitan dengan keusahawanan? Okey, kalau adik pernah ya, okey, pernah pergi ke, senang sikitlah. Katakan macam hari keusahawanan. Okey. Jadi ini mungkin pernah dianjurkan, okey, kat sekolah. Contohnya lah. Okey. Jadi adalah satu situasi mungkin 3 tahun yang lepas ke. Okey. So adik pernah menyertailah satu program ke ataupun hari keusahawanan dekat sekolah ke. Okey. Jadi apa yang berlaku? Kita bagilah sikit maklumat. Okey, tempat dia mungkin kat sekolah. Okey, sekolah apa? Okey, pada katakan 2 tahun yang lepas, pada katakanlah 20 Ogos lah. Okey. Okey, hari keusahawanan, okey, dianjurkan, okey, kat mana-mana sekolah menengah puteri ke, okey, contohnya lah. Jadi apa yang berlaku hari tu? Kita bagi suasana. Okey. Ya. Jadi kita boleh jelaskanlah. Hari tu sejak pagi apa yang berlaku tu. Okey, suasana pada hari keusahawanan. Okey. Jadi biasanya kan hari keusahawanan tu apakah yang pelajar-pelajar dan guru akan buat? Okey. Kat sekolah ada ke hari keusahawanan? Okey. Ataupun ada pernah menyertai ke program keusahawanan? Okey. Biasanya kan kita boleh jual barang kan, kita boleh adakan gerai-gerai, ya. Jadi pelajar-pelajar katakan dia belajar perdagangan, lepas tu dia nak cuba untuk menjual barangan. Okey. Jadi dia boleh menjual barangan dekat gerai-gerai lah. Okey. Gerai-gerai yang berlainan. Betul tak? Jadi dia ada buat latihan praktikal lah ni. Okey. Dia dapat cuba macam mana nak jadi seorang usahawan. Ya. Jadi satu hari nanti lepas SPM ke, dia nak cuba untuk menjual barang ke, buat dia punya bisnes sendiri ke. Jadi kita nak menggalakkan lebih ramai usahawan. Ya. Jadi kadang-kadang mereka boleh dapatkan nasihat lah. Daripada guru-guru pun sebenarnya boleh tolong. Ya. Bagi nasihat ke, bagi tunjuk ajar ke, ya. Menggalakkan budak-budak cuba. Ya.
Jadi murid-murid atau pelajar-pelajar boleh beli barang. Ya, mungkin sesuatu yang ada rasa akan ya dibeli oleh pelajar lain. Ha, cuba je. Okey. Lepas tu mungkin adik boleh beli ya dan buatkan. Katakan nak buat kek. Ya, mungkin adik pernah cuba buat kek. Ya. Jadi adik belilah. Ah, beli mentega ke, beli telur ke, lepas tu adik buat kek yang sedap. Okey. Jadi kek tu banyaklah kan jenis. So ada buat kek coklat ke, buat kek strawberry ke, blueberry ke, okey, beri biru ke, okey. Banyaklah kan preset yang lain-lain lah. Kan adik boleh fikir apakah mungkin murid-murid nak cuba ya inovatif ke. Jadi adik boleh buat satu yang mungkin yang tak pernah dijual oleh orang lain pun boleh. Okey. Jadi nak jadi usahawan tu ya mungkin idea yang unik. Okey. Lepas tu adik bolehlah jualkan gerai-gerai. Okey, adik pamerkan. Lepas tu mungkin adik boleh bagi orang cuba. Okey. Susun cantik-cantik sekali dengan kotak ke. Okey, buat hiasannya cantik. Okey, kat atas kek ke. Lepas tu adik boleh cuba jualkan. Betul tak? Ataupun mungkin benda lain pun boleh. Ya. Jadi sebenarnya kita boleh menganjurkan hari keusahawanan ni lah. Okey. Untuk menggalakkan pelajar-pelajar mencuburi bidang ni. Jadi inilah satu contoh ya, contoh suasana. Okey. Kita dah bagi macam dia berlaku kat mana, ya, apa yang berlaku. Okey. Tapi yang tu untuk keusahawanan. Macam gejala buli ni, kita bagi maklumat tentang pembunuhan. Okey. Murid tu berapa tahun, yes. Pelajar tu berapa tahun, ya, apa yang berlaku, kat mana. Jadi samalah. Okey. Yang tu kita jelaskanlah. Mungkin okey, apa yang dijual, ya, suasana tu. Okey, pendahuluan suasana. Okey. Jadi kita beri gambaran. Okey. Ada apa lagi tak yang kita boleh selitkan? Okey. Jadi kita katalah dia memberi banyak kebaikan kepada pelajar. Lepas tu okey, ada boleh tulis lepas tu. Okey. Jadi pendahuluan tu ni contohlah yang kedua. Ya, pendahuluan suasana. Okey ke? Jadi adik mungkin kita boleh cuba ya. Dibuat latihan sedikit. Okey. Ataupun adik boleh baca ya, baca dan belajarlah ya tentang pendahuluan suasana kalau adik tak pernah buat sebelum ni. Right? Okey. Jadi katakanlah kita nak buat pendahuluan suasana untuk kita tentang perlumbaan haram. Okey, perlumbaan haram adik pernah dengar kan? Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak menggambarkan suasana untuk perlumbaan haram ni? Okey, pendahuluannya. Mula-mula kita nak tulis apa? Cuba adik bayangkan. Perlumbaan haram tu adik tak faham. Ya? Jadi
kita nak buat pendahuluan suasana, ya. Jadi perlombaan haram tu berlaku kat mana biasanya? Kan? Apakah keadaan yang kita boleh gambarkan? Okey. Jadi kita buat satu perenggan. Boleh ke? Okey. Jadi adik rasa, ya, kalau perlombaan haram ni kita nak buat pendahuluan suasana, apa yang kita boleh masukkan untuk pendahuluan ni? Atau kan kadang-kadang kita boleh letak tau, biasanya kan perlombaan haram ni biasanya akan berlaku lebih kurang pukul berapa ke? Atau waktu perlombaan haram? Ya, itu pun boleh. Jadi kita gambarkan, ia berlaku petang ke pagi ke, atau malam ke? Okey, jadi kita nak menggambarkan suasana. Jadi itu satu caranya lah. Okey? Selain daripada tempat, biasanya siapakah yang akan menyertai perlombaan haram ni, ya? Okey. Remaja ke? Orang tua ke? Seorang ke? Okey. Ataupun banyak, ya. Jadi kita boleh cuba menulis pendahuluan suasana. Kita letak, okey. Sebab dalam ni macam gejala buli ni kita kata kita bagilah lebih kurang umur dia berapa, ya. Okey. Jadi kita tulislah, ya. Sebab perlombaan haram ni semakin menjadi-jadi kan. Jadi kita nak membendung aktiviti ni, okey, yang negatif ni lah. Jadi pendahuluan suasana. Okey. Macam mana kita nak tulis? Kita dah fikir dah. Okey. Mungkin waktu malam ke kita nak tulis. Okey, perlombaan haram ni berlaku ke? Okey, biasanya perlombaan haram ni kita kaitkanlah dengan generasi muda, betul tak? Generasi muda. Okey, atau kita boleh katakan golongan remaja. Okey. Jadi kita dah adalah, okey, fakta kat sini, ya. Jadi apa lagi? Okey, macam mana perlombaan haram tu boleh berlaku? Okey. Apa yang mereka buat tu? Kita bagi satu gambaran keadaan. Adakah mereka berlumba? Okey. Berlumba mungkin motosikal ke, dekat jalan raya ke, pada waktu malam. Okey. Tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Okey. Jadi kita cuba kaitkan. Okey, kaitkan dengan suasana di sesuatu tempat ataupun kejadian yang pernah kita saksikan. Jadi kita boleh sebenarnya katakanlah, walaupun pelbagai usaha, ya, telah diambil namun tak apa-apa. Okey. Jadi lepas tu adik bagilah kan gambarkan suasana tu. Okey. Inilah satu teknik lah kita boleh buat pendahuluan karangan. Okey, jadi tip dia kat sini kita gambarkanlah satu keadaannya. Jadi sini kita boleh tulis macam ni lah. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan permulaan seorang murid, ya. Biasanya kan pemuda ni mereka tak ada benda nak buat ke, jadi mereka akan berkumpul ke, okey, sekali dengan kawan, ya, dekat luar rumah lah. Lepas tu mereka
akan pergi mungkin berlumba basikal ke atau berlumba motosikal ke dengan kawan-kawan, ya. Jadi adalah kan, mereka akan buat benda-benda macam ni lah. Okey. Ibu bapa mereka mungkin tak tahu. Okey. Jadi kita cuba ya membendung kegiatan ini, ya. Okey, jadi pendahuluan suasana ya. So, adik dah nampak kan macam mana nak buat. Okey. Jadi kita dah bagi 3 contoh lah. Okey. Jadi sini, okey, karangan jenis gabungan. Okey, karangan pendahuluannya kita guna suasana. Okey. Boleh tak? Okey. Okey ya. Jadi banyak jenis pendahuluannya kat sini. Okey. Pernah adik dengar tak? Pendahuluan puisi. Okey. Pendahuluan puisi. Okey, yang ni satu lagi contoh. Okey. Pendahuluan. Okey ya, pendahuluan puisi. So, ada nampak kan? Sini, okey, satu contoh lah. Okey. Cuba tengok ya. Kita tulislah yang baris ketiga, baris keempat ni. Okey. Nah, tema dia sekarang ni kita tulis satu pantunnya berkaitan dengan amalan berbudi dalam masyarakat. Okey? Jadi dia mulalah dia buat satu pantun ni. Okey. Banyak duri, perkara duri, ya, tidak sama duri mengkuang. Banyak budi, perkara budi. Jadi tidak sama budimu seorang. Okey. Jadi inilah dikaitkan dengan amalan berbudi kan. Nampakkan perkataan budi ni. Jadi amalan berbudi dalam masyarakat. Ini satu contoh ya pendahuluan puisi. Jadi dia mulalah okey. Jadi rangkap pantun ni. Okey, jadi rangkap pantun di atas sengaja diperturunkan untuk melihat akan keindahan dan kecantikan masyarakat dahulu. Okey. Dalam menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang yang pernah berbudi. Okey. Jadi kita boleh tulislah. Okey. Walaupun budi yang dihulukan tidak mengharapkan balasan. Lepas tu kita boleh huraikanlah. Okey, namun sebagai orang yang berbudaya, kita sewajarnya ya menghargai jasa dan pertolongan yang diberikan. Okey? Lepas tu kita selitkanlah. Jadi dalam situasi ni kan, sikap seperti kacang lupakan kulit harus dikikis dari jiwa kita. Okey. Untuk memastikan kita menghargai apa jua pertolongan orang lain. Jadi kita boleh tulislah. Ya, mengapa sikap budi bahasa tu pentinglah. Dan seharusnya menjadi pegangan ya ataupun amalan dalam hidup kita. Okay, contohlah kan. Jadi adik boleh mungkin buat puisi ke ataupun pantun ke. Okey. Adik boleh buat satu pantun buat sendiri ke atau mungkin adik boleh fikir baris ketiga, keempat, apa yang adik nak tulis. Ya, lepas tu buat baris pertama dan kedua. Okey. Jadi lainlah daripada pendahuluan yang sebelum ni lah. Betul tak?
Okey. Ah. Jadi katakan ya kita tema dia tentang bekerjasama ke perpaduan. Okey, dan sikap tolong-menolong. Ah, jadi adik rasa adik boleh buat ke satu pendahuluan puisi? Okey. Tadi kita dah belajar macam mana nak buat pendahuluan suasana. Apa kata kita cuba merangkap pantun pula. Okey. Mula-mula tu mungkin ah, tak pasti, tapi lepas dah buat sekali ke dua kali, okey, dia tak susah sangatlah. Ya, banyakkan membuat latihan. So katakanlah ya kita nak buat pantun berkaitan dengan tolong-menolong ni. Okey. Macam mana? Okey. So, adik boleh mula dengan baris ketiga dan keempat dulu ya. Okey, cuba adik buat baris ketiga keempat dulu. Okey, macam yang ni. Okey, ditulislah apa dia nak sampaikan. Jadi dia nak sampaikan banyak budi perkara budi. Betul tak? Tidak sama budimu seorang. Lepas tu yang ni, okey, perkataan akhir ni kan, duri budi. So, nampak I kan, I dengan I ni. Jadi mengkuang-kuang seorang. Bunyinya lebih kurang. Okey. Bunyi ni ada macam ANG kat belakang ni kan. Okey. Ada boleh catat-catat sikit ya. Cuba buat satu pantun adik punya. Okey. Jadi ni pendahuluan puisi lah. Okey. Jadi semua jenis pendahuluan kalau adik ada buat latihan tu, adik akan tahulah kan. So, nampak je kat sini pantun, adik pun tahulah. Ya, pendahuluan puisi. Okey tak? Okey ya. Jadi mungkin adik boleh fikir ke, cuba kaitkan ke dengan peribahasa yang adik pernah baca ke. Ya, dari situ adik boleh cuba dapatkan idea-idea adik tu lah. Nak macam mana nak tulis. Okey. Boleh juga. Ya. So, dah dapat tak tulis baris ketiga dan keempat? Okey. Kalau dah buat baris ketiga dan keempat ni, lepas tu adik cuba buatlah. Ya. Yang baris pertama dan kedua. Boleh? Okey, cuba ya adik. Okey, so saya bagi 1 minit. Kalau adik nak pergi tandas pun boleh juga ya, dalam 1 minit ni. Okey. Jadi harap-harap adik tahulah macam mana nak buat ya. Okey. Susah tak atau senang?
Okey. Jadi banyak mencuba ya. Lepas tu adik rasa, tak susah sangat kan. Jadi kita boleh gunalah, katakan, bekerjasama tu kadang-kadang mereka guna peribahasa ya, peribahasa apa. Okey. Ah, okey. Selain daripada bagai au dengan terbini, ah, apa lagi peribahasa yang melambangkan perpaduan ke, bekerjasama ke, yang adik pernah dengar? Okey, katakanlah kadang-kadang mereka kata, kalau kita nak pergi, ke bukit, ya, jadi apa yang kita buat? Kalau kita nak ke bukit, okey, apa biasanya orang akan buat bila nak pergi bukit ya? Mereka pergi satu orang ke atau mereka akan pergi, beberapa orang sekali ke? Okey, ah, jadi biasanya kita nak bekerjasama kan. Jadi kita sama-sama kita mendaki bukitlah. Okey. Jadi kalau apa-apa terjadi boleh dibantu oleh orang lain, takkan kita nak pergi seorang kan. Ya. Jadi kalau kita katakanlah nak ke laut, okey. Ah, jadi apa yang kita buat? Okey. Jadi katakanlah kita nak pergi laut, kita nak berenang, okey. Kita pergi seorang ke atau kita pergi dengan kawan pun dengan ahli keluarga. Ha, Biasanya kita pergi dengan kawan betul tak? Kita tak pergi seorang. Okey. Jadi mungkin kita berenang dengan ahli keluarga ke, adalah kan 3, 4 orang ke, 5, 6 orang ke. Ah, okey. Jadi kalau apa-apa nanti orang boleh tolong kita, ya. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi sebenarnya semua orang, okey, mesti bersatu hati, ya. Jadi semua harus bekerjasamalah, okey. Ah, jadi kita bersatu hati, ya, semua kerja akan menjadi lebih senang. Betul tak? Kalau kita bersatu hati, semua buat sekali, ya, kalau katakan kita nak adakan hari keusahawanan, okey, kita nak buat jual barang, okey, boleh buat secara berkumpulan, ya, bersatu hati, semua buat, produk sendiri, lepas tu boleh jual. Jadi satu orang mungkin boleh, lebih mahir untuk menjual ke, satu dia suka, mungkin, dia akan kira duit ke. Jadi semua bekerjasama, okey, mungkin 4 ke 5 ke, 5 orang ke dalam satu kumpulan lah, okey tak? Kalau buat seorang tu, ah, kan, cukup masa tak? Okey, ah, jadi inilah kita kena fikirlah. Okey, jadi kerja akan katakanlah kan kerja yang berat tu kalau kita buat satu kumpulan tu, dia akan menjadi senang. Okey, jadi sepatutnya kita harus bekerjasamalah katakannya dalam satu kumpulan tersebut, ya. Okey, jadi idea tu dah ada. Okey, macam mana nak buat pantun, berkaitan dengan bekerjasama ni? Okey, lepas tu
bila adik dah buat pantun kan, adik kena tulis juga tau. Kan sini contoh ya, rangka pantun di atas apa-apa. Okey, ini salah satu daripada cara kita buat pendahuluan untuk puisi. Okey. Jadi dia boleh tulislah. Kalau ke bukit ke sama di daki ke ya, atau kalau macam mana kalau kita nak pergi laut ke, kita sama berenang ke, terpulanglah pada adik. Adik boleh ada kreativiti adik sendiri ya. Katakanlah kita bagi satu contoh je lah. Kalau kita bersatu hati ke, benda berat akan jadi senang ke, okey, jadi senang berenang, kan? Jadi banyaklah contoh ya. Ya, okey, adik boleh yang adik sukalah. Okey, pendahuluan puisi. Lepas tu bila dah buat pantun tu, okey, adik tulislah. Okey. Pantun macam kat sini kan, dia tulis rangkap pantun di atas. Okey, jadi sama. Pantun di atas, okey, dia dah tuliskan pantun di atas, lepas tu adik huraikanlah apa yang adik nak gambarkan dalam pantun tersebut. Okey. Itu pun salah satu daripada teknik lah. Okey. Boleh? Menggambarkan apa kalau kita nak cakap pasal bekerjasama ke, jadi atau kadang-kadang kita nak gambarkan sifat tolong-menolong ke, adik boleh tulis, okey, dalam pendahuluan adik. Okey, jadi mengapa kita harus bekerjasama ni? Lepas tu adik huraikanlah. Sebab adik kata kita harus bersatu hati, betul tak? Mengapa ya? Jadi kerja yang sangat berat tu akan menjadi lebih senang. Okey? Lepas tu kita kaitkanlah. Okey? Macam ada ungkapan menarik ke? Dia banyak kan sebenarnya peribahasa. Kita boleh kaitkan apa yang orang tua kata ke, ataupun peribahasa macam berat sama dipikul ke, ya, ringan sama dijinjing. Lebih kurang kan maksudnya sama kan. Maksudnya okey, kita bersatu padu, kita bekerjasama. Jadi boleh kaitkan juga ya dengan okey, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu pun satu. Okey tak? Jadi memang penting ya. Kadang-kadang dalam arus zaman moden ni, kadang-kadang banyaklah nilai-nilai ni. Okey, kita harus praktikkanlah. Betul tak adik-adik? Okey. Okey, bagus ya. Jadi adik matang ya fikiran adik tu. Okey. Jadi sini kita dah bagi 2 contoh lah ya. Pendahuluan puisi. Okey tak? Jadi adik nampak kan banyak kan. Biasanya adik tulis pendahuluan jenis apa ya? Okey. Katakan isu negatif lah kan. Macam kira pengangguran ke. Okay. Sebab tsunami pandemik COVID-19 ni akibatkan pengangguran, betul tak? Jadi banyaklah yang graduan semua ni ya, dan juga pihak pekerja swasta pun diberhentikan kerja.
Ya. Jadi kalau katakan kita nak tulis tentang pengangguran ke atau usaha-usaha untuk menolong penganggur ke, ataupun mengurangkan, pengangguran di negara kita ke, nak tulis, ah, apa ya untuk pendahuluan, katakanlah karangan tu, ah, tema dia macam tu. Hmm, okey. Jadi adik boleh tulis apa? Hmm, katakan pendahuluan, lepas tu isi dia, okey. Apakah strategi? Katakan adik nak cuba mengurangkan masalah pengangguran kan. Ah, apakah usaha yang boleh kita ambil? Okey. Jadi pendahuluan, kita fikir, lepas tu usaha. Okey. Masalah ni memang dah ketara lah. Ya. Apa yang kita boleh buat? Jadi bila kita, pelajar-pelajar, okey, lepas mereka habis tamat pengajian nanti, dengan langkah-langkah ni, adik-adik semua nanti senang dapat kerja lah, kan. Tadi kita dah bincangkan, selain daripada, ah, kecemerlangan akademik, okey, jadi apa lagi yang majikan nakkan? Jadi adik boleh cuba, untuk membuat persiapan lah, kan. Mungkin dalam 3, 4 tahun ke atau 5 tahun kemudian ke, terpulang pada apa program yang adik akan ambil lepas ni. Okey, lepas tu adik dapat, uh, masa tu dah dapat ijazah, lepas tu adik boleh kan, cari kerja. Atau kadang-kadang pelajar SPM lepas tu dia, cari kerja sambilan ke, buat sementara ke, terpulanglah, ya. Ada yang pergi, belajar memandu ke, okey. Jadi banyaklah kan. Kita nak cuba, okey, mengurangkan, tsunami pengangguran supaya nanti semua akan harap-harap akan dapat kerja. Okey, apakah yang harus kita buat? Okey, apakah strategi? Ada tak strategi untuk mengurangkan pengangguran? Kalau tak ada strategi, nanti dalam 3, 4 tahun depan ni, makin lama makin banyak orang menganggur. Okey, jadi kita kena ambil langkah-langkah, ya. Apakah biasanya ya langkah yang diambil? Okey, pada pendapat adik-adik lah. Adakah kita nak merangsangkan ekonomi ke? Macam mana? Usaha atau langkah? Kadang-kadang mereka pun boleh tanya kan, apakah usaha-usaha untuk membuat semangat kejiranan, okey. Apakah usaha-usaha atau langkah yang diambil, ya. Jadi macam mana? Kita nak cuba merangsangkan ekonomi ke? Lebih banyak peluang pekerjaan ke? Okey, atau macam mana? Atau kita nak bagi bantuan kewangan ke? Okey, jadi semua pihak kan, jadi kerajaan pun ada kan usaha-usahanya, okey, pihak swasta pun sama juga kena mengambil langkah-langkah, ya. Jadi semua berganding bahulah ni, ya, untuk mengurangkan masalah pengangguran. Betul tak? Okey, jadi orang ramai juga mesti membina ketahanan fizikal dan mental, betul tak? Kan? Jadi tak harus putus asa dengan senang, ya. Kadang-kadang kan sebenarnya, ada banyak peluang lah, tapi, orang ramai mesti ringan tulang lah, ya. Ringan tulang, mungkin ada tanah-tanah yang boleh diusahakan ke,
tanam sayur-sayuran ke, pokok buah-buahan ke. Okey, mungkin ada peluang ke, daripada membiarkan tanah-tanah tu, okey, macam terbiar je, mungkinkah kita boleh mengusahakan sesuatu? Okey, ah, salah satu daripada cadangan. Okey, apa lagi ya? Untuk mengurangkan masalah pengangguran, katakan. Okey, kalau kita mengusahakan tanah-tanah ya, kadang-kadang nanti ada pendapatannya ya daripada usaha kita. Nak menanam pokok durian ke, pokok pisang ke. Okey. Jadi semua kena berganding bahu ya, bukan saja kita berusaha, mungkin kerajaan nak bagi nak mengadakan program ke untuk menolong orang ramai ke, atau bagi satu package ke, jadi macam prihatin ke, contohnya lah. Jadi adik boleh bagilah kan, atau mungkin adik boleh showkan ke pihak swasta, janganlah terburu-buru menghentikan bekerja ke. Okay. Jadi ada banyak cara ya, kalau mereka terburu-buru menghentikan bekerja, okay, jadi banyak lagi lah yang akan menganggur. Okay. Jadi kadang-kadang okay, mungkin mereka boleh menempatkan pekerja tu kat jabatan lain ke. Okay. Sementara ya, jadi satu daripada caranya selain daripada memberhentikan pekerja, okay, macam ada syarikat yang buat macam tu lah. Ya, jadi mereka menghargai pekerja-pekerja kan. Jadi senanglah nanti kan bila okay, syarikat perlukan pekerja, okay, mereka tak ada masalah lah untuk mendapat pekerja. Okay. Sebab sementara tu mungkin nak mendapatkan pekerja tu mungkin buat kerja lain ke, okay, dalam syarikat tersebut. Jadi kita tak berhentikan lah. So bagus untuk syarikat juga, okay, dan bagus untuk pekerja. Kan? So kebaikan bersama lah. Ya. Contohnya lah. Okay. Dan juga sebenarnya mungkin ada untuk syarikat ya, mereka nak mengurangkan masalah pengangguran ni. Okay. Mungkin strategi untuk mengurangkan kes pengangguran ni, okay, mereka boleh kurangkan ke ya ganjaran yang diberi ke, okay, buat sementara. Okay. Kalaulah terdesak sangat, ya, kurangkan ganjaran itu mungkin satu strategi yang boleh digunakan. Okay. Contohnya, katakan syarikat tu biasanya bagi 2 bulan bonus. Okay. So kalau nak mengurangkan pengangguran daripada memberhentikan pekerja tu, mungkin kurangkan bonus ataupun tahun tu tak ada bonus. Okay. Semua pekerja pun faham juga kan. Jadi sebab kan pandemik ni, jadi kurangkan ganjaran. Okay. Jadi pekerja masih ada kerja lah. Tak menganggur. Jadi satu cadangan lah, satu strategi. Jadi bukan saja kerajaan, okay, pihak swasta dan juga rakyat sendiri. Jadi sebenarnya rakyat sendiri ataupun generasi muda kena faham lah, ya,
Jadi bila kita ada kerja tu, bila kita ada gaji tu, kita mesti mengamalkan amalan jimat cermat. Okey. Ya, amalan menabung. Penting tu kan. So tiap-tiap bulan kena simpan duit. Pentingnya amalan menabung. Kita dah pernah tengok kan? Jadi bila sampai katakan situasi ni ataupun bila masa kecemasan, amalan menabung ni, okey, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Okey. Dan kita kena tahulah, okey, kehidupan mewah ni dia memanglah tak akan kekal. Ya. Jadi kena bersedialah. Kalau akan payung sebelum hujan. Okey, jadi benda macam ni kita bersedia. Tak ada simpanan sendiri. Okey. Jadi bila kemewahan ni semua katakan dah kurang, kita kalau perlu kita gunalah simpanan kita. Ya. Jadi kena bercermat-cermatlah. Ya. Beli apa yang patut. Okey. Sebab kadang-kadang kita kena tahulah kan, inflasi pun, barangan pun harga dia semakin hari semakin tinggi kan. Sebarangan dia akan naik harga. Jadi amalan menabung, bercermat-cermat tu akan bantu kita semualah. Ya. Okey. So nampak kan? Semua pihak harus berganding bahulah. Kerajaan, orang ramai kena buat apa yang patut. Okey. Jadi kita kena buat transformasi ni lah. Okey. Dari segi mungkin pemikiran ke, minda seseorang ke. Kan? Jadi benda-benda akan berubah sebenarnya. Okey. Jadi kita harus ringan tulang lah. Kita kena berkekuat lah. Macam kalau nak ambil SPM tu, adik-adik rajin belajar kan. Jangan buang masa lah. Sebab apa? Masa tu emas. Betul tak? Okey. Jadi mesti bangkitkan usaha lah. Dan pemikiran kena positif selalulah. Ya. Walaupun ada pandemik ni, kita kena berfikiran positif. Betul tak? So usaha untuk mengurangkan pengangguran tu, kita kalau ada katakan kita nak mengusahakan tanah tu, kena berfikiran positif lah. Ya. Jangan kata alas ni tak boleh lah, itu tak boleh, semua tak boleh. Ya. Kena ada usaha. Ya. Usaha tu tangga kejayaan. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Pelajar-pelajar. Okey. Jadi ada tahu kan pendahuluan jenis puisi ni. Okey. Jadi lepas kita dah katakanlah semua, kita dah bagi strategi dah. Okey. Lepas tu kita katalah, sebab masalah pengangguran ni satu pihak tak cukup. Kita kena ada usahalah daripada pelbagai pihak. Ya. Katakan kejadian kes buli ni, ya, semua pihak mesti bekerjasama, bukan saja pihak sekolah. Ibu bapa, murid-murid, ya, semua pihak. Ya. Jadi samalah dalam contohlah tajuk, ya. Tadi tu atau contoh soalan tu kita boleh katakan jugalah semua pihak, kerjasama daripada semua pihak tu amat penting. Okey. Tadi semua pihak tu siapa? Contoh, pihak swasta. Ya. Dan kita boleh bagilah, ya, yang apa yang kita bincang tu. Okey. So jadi mungkin harap-harap kita boleh merangsang ekonomi lah. Ya. Jadi
rangsangan ekonomi tu, okey, kalau berjaya tu, okey, lepas tu orang akan adalah kerja dia kuranglah masalah pengangguran ni. Ya, jadi kerajaan boleh laksanakan rancangan merangsang ekonomi. Ya, kalau tidak lebih ramai graduan keluar nanti lebih banyak orang menganggur. Okey, jadi kerajaan okey boleh buat sesuatu lah kan. Jadi komitmen orang pun penting. Ya, komitmen kena berusaha bersungguh-sungguh. Okey? Ah, Apa pula kita tengok sekarang ni persoalan pula ya, pendahuluan, okey, pendahuluan persoalan pun ada kan. Katakanlah peranan ibu bapa ni, apakah peranan ibu bapa merealisasikan kempen Rumahku Syurgaku? Penting tak? Okey. Keluarga bahagia. Okey. Contohnya lah, apakah peranan ibu bapa untuk mewujudkan keluarga bahagia? Okey. Okey, jadi sini okey, kita harus memastikanlah masyarakat penyayang dapat diwujudkan, betul tak? Okey, dalam keluarga tu kalau semua ahli keluarga okey, saya menyayangi, kan kita cuba kurangkanlah ya masalah penderaan kanak-kanak. Ya mungkin masalah kewangan ke ataupun tekanan hidup ke, ya jadi ataupun kadang-kadang kaum perempuan menghadapi masalah kantung tidak bertali ke, ataupun sikap negatif masyarakat terhadap kanak-kanak cacat ke. Jadi kita cuba mengurangkannya masalah penderaan kanak-kanak. Ya, semalam kita dah bincang ya apa tu dera. Jadi Rumahku Syurgaku lah. Jadi kita boleh kaitkan juga kan kepentingan keusahawanan. Okey. Jadi keusahawanan ni dari sejak bangku sekolah lagi kalau mereka belajar macam mana nak jual barang ke, jual kek ke, jual nasi lemak ke atau jual kuih ke, kuih muih ke. Jadi mereka tak akan menghadapi masalah kantung tak bertali lah. Mereka perempuan okey atau wanita pun atau lelaki okey semua ada boleh mencari duit sendiri ya kalau mereka tahu macam mana. Jadi kita cuba untuk tolonglah ya perempuan atau lelaki supaya mereka ada inisiatif. Okey, mereka boleh berdikari. Mereka tahulah kalau nak mencari duit macam mana. Kan? Sebab kadang-kadang kita pun faham kan orang tu akan berubah. Ya. Jadi kita kena belajar bersungguh-sungguh lah. Kan? Sebab tu ijazah tu ataupun kelayakan kita tu sangat berguna untuk diri sendirilah. Kan? Kalau kita nak pergi cari kerja, okey, orang akan tengok kita punya kelayakan akademik. Jadi adik kena belajar bersungguh-sungguh lah nanti ya. Cuba buat latihan, cuba bacalah. Sebab kan bila kita pergi nak cari kerja kan katakan kalau keputusan adik memuaskan ya bagus cemerlang lebih senang tau untuk dapat kerja. Okey, daripada kalau semua sekadar dekat nak gagal. Lulus. Okey. Cemerlang. Kalau cemerlang tu lagi bagus. Ya, jadi kita cubalah sedaya upaya. Ya, sebab bila kita tak cari kerja, majikan akan tengok juga. Budak ni bagus keputusan dia, dia mesti rajin buat
kerja, belajar, dengar nasihat guru. Ya, jadi bila dia datang kerja kat tempat kita ni, dia pun samalah, dia akan mendengar nasihat majikan, dia akan rajin buat kerja. Kan? Jadi senanglah nak dapat kerja. Kan? Jadi macam ni lah. Jadi bila dapat kerja tu, dapat hidup berdikari lah. Takkan menghadapi masalah gantung, tidak bertali. Ya. Jadi dalam pendahuluan jenis ni, okay, kita boleh menyoal lah. Kan nampak banyak tanda soal kat sini kan. Jadi hal ini membuktikan kempen tersebut kurang memberi kesan kepada masyarakat. Mengapa ya? Jadi kita boleh tulis lah. Tanyalah. Okay. Adakah kempen tersebut tidak disusun dengan tindakan sewajarnya? Mungkin ada idea, tapi lepas tu tak jadi pula, tak ada tindakan. Ya. Jadi persoalan lah kat sini. Mengapa kurang memberi kesan? Okay. So di manakah silapnya? Contohlah. Jadi inilah, okay, pendahuluan persoalan. Okay. Nampak kan pendahuluan persoalan ni banyaklah dia punya tanda soal kat sini. Cuba tanya. Mesti ada sesuatu yang adik nak tahu. Ya. Jadi boleh buat persoalan lah. Okay. Jadi kena berfikiran matang lah. Okay. Macam katakanlah kita ada baca surat khabar kan, isu kemalangan jalan raya. Kadang-kadang kemalangan kat jalan raya, okay, beberapa kereta terlibat dalam kemalangan. Okay. Tiap-tiap hari pun ada kemalangan. Ya. Di jalan raya, ya, trailer besar. Apakah sebenarnya? Ya, mengapakah kemalangan jalan raya setiap hari pun berlaku? Okay, jadi isu katakanlah kemalangan jalan raya, kita pun boleh guna pendahuluan jenis ni, persoalan. Okay. Jadi kita boleh tanyalah. Apakah soalan biasanya yang akan orang tanya kalau kira katakan tentang kemalangan jalan raya? Kadang-kadang teruk sekali kan. Okay. Kadang-kadang banyak orang terbunuh, ya. Kesianlah. Ada yang tiba-tiba je lah ada orang melanggar ke kereta, ya, penuh dengan anak-anak satu keluarga semua meninggal dunia ke. Ya, kesiannya. So benda ni kalau boleh sepatutnya lah orang berhati-hati. Ya, kalau memandu terlalu laju, tak sempat kita nak berhenti. Betul tak? Kalau memandu perlahan tu, kita sempat lagi tekan brek. Kan? Sebab tak laju sangat. Bila tekan brek tu, kereta pun berhenti ataupun trailer tu berhenti. Okay. Jadi kemalangan jalan raya ni kadang-kadang trailer tu ikut terlalu dekat. Kena jarakkan lah. Kan? Bila tekan brek tu, kalau terlalu dekat, ikut terlalu dekat, tak sempat pula nak mengelak. Betul tak? Kalau berhenti, katakan kereta kat depan tu, jarakkan sedikit. Kalau kita nak tekan brek pun sempat mengelak. Sebab ada jarak kat situ kan. Ataupun kadang bila kita tak pandu laju sangat, okay, kereta boleh berhentilah. Kalau terlalu laju tak sempat. Ya. Jadi ada je cara-cara lah. Jadi kadang-kadang nampak je lah banyak kan kemalangan jalan raya, ya, kesianlah.
Kan jadi apa kita nak tanya ni? Okay. Kan di media masa ni banyak kan. So tahu tak hampir tiap-tiap hari atau hampir setiap hari kita terbaca ya kes jalan raya atau kemalangan jalan raya yang ngeri ke, terpampang ada akhbar ke, atau yang dilaporkan di media masa ke. Cuba buat soalan. Sebab ni penahulan persoalan. Betul tak? Apa lagi yang kita boleh tanya? Yang adik rasa macam nak tahu. Sebab kadang-kadang isu ni dia amat membimbangkan. Sebelum sampai, katakan kita nak merayakan, kita selalu ada musim perayaan kan. Sebelum perayaan tu dah pun terbaca ada kemalangan. Ya. Jadi mengapa ya? Bila menjelang musim perayaan tu terjadinya kemalangan. Ya. Adakah brake tu tak berfungsi? Jadi kena berhati-hatilah sebelum mula perjalanan tu. Kita kena tengoklah kalau brake tak berfungsi dengan baik ke, kita kena buat sesuatu lah kan. Kadang-kadang hujan turun ke, jalan raya licin ke, jadi membahayakan lah kalau brake tak berfungsi dengan baik. Jadi kalau terjadinya kemalangan, siapalah yang nak dipersalahkan? Jadi ni menjadi persoalan, adakah kerajaan ke atau orang ramai ke atau pengguna jalan raya ke atau pemandu kereta ke, siapakah yang dipersalahkan? Jadi kita tanya persoalan lah kat sini. Contoh kat ni, kita peranan ibu bapanya kita tulis di mana silapnya. Jadi untuk isu kemalangan jalan raya ni, kita tanyalah siapa nak dipersalahkan. Apa lagi yang kita boleh tanya ya? Sebenarnya kita nak tahulah ya. Biasanya kemalangan terjadi tu, kita terus nak tanyalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan itu berlaku. Mengapa kita nak tanya? Jadi ini menjadi tunjuk ajar kepada kita juga. Bukan sekadar nak buat karangan. Kita pun tahu bila kita nak nanti belajar memandu, kirakan kita akan lebih berhati-hatilah. Kita belajar memandu, kita dah tahulah. Ya, kita nak cuba mengelakkan perkara ni berlaku. Bila kita dah dapat lesen nanti, kita apa yang kita belajar, kita dah tahu faktor-faktor, kita cubalah lebih berhati-hati ya kat jalan raya. Kan nyawa orang tu penting. Ya. Jadi kita nak tahu faktor ya. Faktor-faktor mengapa kemalangan jalan raya berlaku. So jadi kita boleh tulislah persoalannya. Apa-apa. Lepas tu jangan lupa ya, tanda soal. Jadi semua ni nanti bila dah tahu, satu hari nanti bila kat jalan raya kita praktikkan. Kita cuba memandu. Jangan tergesa-gesa lah. Kan? Jadi pandu cermat, jiwa selamat. Betul tak? Jadi kita tulis
pendahuluan tu satu perenggan. Okey, satu perenggannya. So ada beberapa ayat lah kat situ. Ya. Lepas tu isi, okey, isi ada beberapa perenggan. Okey. Beberapa ayat lah kat situ kan. Jadi lepas tu kita tulis penutup. Okey. Jadi kan adik pun lebih kurang dah dapat kan. Jadi pendahuluan tu okey, adik mungkin nak letaklah ayat isu ke yang mungkin relevan dengan soalan yang adik dapat tu ke. Okey. Kita nak tahulah apa sebab isu tu berlaku. Okey. Contohnya lah ayat, atau mungkin bila adik dah tahu isu tu, ayat pengembangan isu lah. Okey, contohlah ya macam mana nak tulis pendahuluan. Okey. Kalau adik nak selitkan slogan ke, nak letak peribahasa ke, selitkanlah ya. Lepas tu kita perkembangan. Okey, mungkin ayat impact ke adik nak letak ke. So adik mungkin lepas tu nak buat apa, mungkin akhirnya nak buat penegasan ke ya. Salah satulah daripada contoh. Okey. Mungkin nak tulis tegasnya adik buatlah ayat. Okey. Jadi sini ya ada satu lagi. Okey. Okey, jadi kat sini ya, adakah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan slogan Rumahku Syurgaku dapat direalisasikan dalam kehidupan berkeluarga, kan? Jadi satu ayat kat sinilah. Okey, nampak tak? Okey, persoalan lah, kan? Banyak contoh. Ataupun kadang-kadang kan katakanlah soalan tu tanya pasal integriti. Ya. Okey, integriti. Okey, macam mana adik nak buat persoalannya? Ya, pendahuluan persoalan untuk integriti ni. Tema dia integriti. Jadi macam mana? Okey, apakah persoalan yang kita boleh tanya ni tentang integriti? Okey. Okay, cuba adik fikirkan ya. Integriti, okay, katakanlah ya, kita punya tema tu nak buat tentang integriti. Jadi macam mana nak buat persoalan? Nak tanya apa? Okay. Integriti tu penting tak? Katakanlah ya, jadi kita boleh bayangkanlah kalau orang yang tak ada integriti ni, bagus tak?
Okey. Jadi kita boleh katakanlah, cuba tanya soalannya, tentang integriti. Apakah kepentingan integriti ke, ya, uh, apa lagi selain daripada tu? Okey, jadi kita boleh tulislah, keamanan dan keharmonian sebenarnya, berkait juga kan dengan integriti, ya. Jadi apa yang kita boleh tulis tu? Okey, kalau orang yang tak ada integriti tu kita tahu, orang tu tak jujur ke, tak amanah ke, macam mana? Kita berdiam diri ke? Berdiam diri saja atau macam mana? Ya, sebab kadang-kadang nampak kan ada kejadian rasuah lah, ya, dan, inilah antara persoalan yang kita boleh tanya sebenarnya. Okey? Ya, jadi kita tanyalah, apakah yang kita boleh lakukan, untuk, mengatasi masalah ni? Okey? Sebab kalau tak ada integriti nanti terjejaslah kan keamanan, keharmonian negara, ya, ah, dan banyaklah akibatnya, ya. Jadi kita bolehlah tanya, okey, contohlah soalan, mungkin adik pun ada soalan adik sendiri, ya. Jadi bolehlah, kalau katakanlah kalau semua orang tak ada integriti, ya, apakah kesannya kepada masyarakat, ya? Hmm. Okey, semua orang tak jujur, ya, lepas tu kejadian rasuah katakanlah, ya, uh, berleluasa, apakah akibatnya, ya, pada rakyat Malaysia, ya. Jadi kita kaitkanlah, kita sepatutnya berpeluk tubuh je ke, mendiam diri ke, macam mana, ya. Jadi kalau sepatutnya kita tak harus berpeluk tubuh lah kan, jadi kita kena adalah usaha-usaha, okey. Jadi kita cuba semaikanlah tabiat, ya. Orang kena jujur, ya, sejak dari kecil lagilah, okey. Dan dia harus dipraktikkan juga, ya. Hmm, jadi banyak isu, ya, sebenarnya kita boleh guna pendahuluan, jenis persoalan. Okey tak? So antara kita dah bincanglah banyak kan. Jadi inilah satu daripada, contoh, ya, tamah. Okey, boleh? Okey. Kadang-kadang adik pun ada baca kan macam Kemalangan Jalan Raya tu adalah kan, cara orang nak tanya ke, ya, persoalan, ya, banyak, ya. Jadi cubalah, kan kalau ada masa tu, boleh tanyalah, ya. Tulis pendahuluan jenis ni. Satu perenggan cukup je. Okey, beberapa ayat. Okey, kadang-kadang, kita pun boleh nak tahulah mengapa kan kadang-kadang, banyak kejadian kes, kat Kembangan Jalan Raya tu melibatkan, penunggang motosikal ke, kan, ataupun pemandu bas ekspres ke, mengapa, ya? Jadi kita baca fakta-fakta sedikitlah, lepas tu kita senang nak buat persoalan. Okey tak? Ya. Jadi gunalah, ya, ayat-ayat yang betul. Okey. Jadi sebenarnya kan, kita kan ada satu, peraduan kan. Adik tahu tak? Okey. Dekat Instagram Davis tu, adik ada nampak tak? Okey, kalau adik nak tu adik boleh, cubalah kan. Kan ada hadiah-hadiah. Jadi adik boleh cubalah kalau nak, ya. Ada masa tu adik, tu untuk beritahu adik lah, ya, hadiah-hadiah untuk dimenangi. Okey. Okey, tak cuba tak tahu.
ya. Ah, so mana tahu ke, adik boleh dapat hadiah ke? Ah, hadiah apa tu ya? Ha, siapa tahu? Okey, jadi adalah okey, sampai agak apa iPad tu, ah, betul, dan lain-lain lagi ya. Okey, jadi ada apa-apa soalan ke? Sebenarnya kan, pendahuluan, ada juga tau, pendahuluan, okey, kita dapatkan, um, pendapat tokoh ke pun ada juga sebenarnya, ya. Ah, jadi mungkin besoklah, ya, besok kita akan bincangkanlah pendahuluan jenis tu ya, dan lain-lain lagi. Okey, jadi mungkin nanti adik pun, makan malam ke, nak sembahyang ke, ya. Jadi kita bertemu baliklah besoklah, ya. Okey, jadi jumpa lagi ya adik-adik. Bye. Ya, terima kasih adik-adik. Ah